الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini sama-sama kita dapat menunaikan sembahyang tarawih secara berjemaah, dan malam ini kita masuk kepada tarawih yang kedua. Ramadan yang pertama, tarawih yang kedua. Alhamdulillah, lepas asar tadi kita telah memulakan mukadimah pengajian darah akidah setiap kali selepas asar, bermula pada pukul 5 petang. Dan pada malam ini pula insya-Allah kita akan mulakan pengajian buku yang ada di hadapan anda semua, iaitu pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi adalah merupakan sebahagian daripada ciri ataupun sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di antara tanda kemanisan iman yang ada kepada diri seseorang, iaitu dia meletakkan kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasul lebih daripada segala-galanya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara Nabi kata, barang siapa yang ada di dalam dirinya, dia telah memiliki kemanisan iman. Iman yang bernilai di sisi Allah, dia ada kemanisan. Di antara ciri dan sifatnya adalah meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul lebih daripada segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika sekiranya kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain, kamu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Sebahagian daripada ciri dan sifat orang yang beriman yang lain selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, apabila berlaku tanazu', perselisihan faham di antara mereka tentang isu ataupun masalah yang berkaitan dengan agama, mereka kembali kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan mereka kembali kepada Rasul, iaitu kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang selalu kita dengar di dalam pengajian ataupun ceramah, Rasulullah SAW telah berpesan, aku meninggalkan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perintah ataupun 2 arahan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang teguh dengan keduanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika sekiranya kamu mencintai Allah, hendaklah kamu mengikut akan daku, niscaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Banyak sangat dalil daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita kena selepas meletakkan kecintaan kepada Allah, kita kena mencintai Rasul lebih daripada segala-galanya. Dan disebut di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia meletakkan aku lebih dia sayangi lebih daripada anaknya, lebih daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi secara kesimpulan, dalil daripada Quran dan hadis cukup banyak suruh cinta kepada Rasul. Sebab bila cinta kepada Rasul, dia membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila seseorang itu cinta Allah dan cinta Rasul, segala yang diperintahkan oleh Allah dituruti, dipatuhi. Begitu juga segala yang diperintahkan oleh Rasul dituruti dan dipatuhi. Bukanlah menunjukkan seseorang itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekadar ucapan luaran di sudut mulutnya sahaja, ataupun tidaklah menunjukkan seseorang itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menyampaikan sesuatu ucapan ataupun ceramah diselangi dengan selawat. Ceramah satu saat, Allahumma salli ala Muhammad. Ceramah 1 minit, Allahumma salli ala Muhammad. Belum tentu apabila itu ucapan kita menunjukkan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana kita tidak mematuhi segala perintah Nabi, menjunjung tinggi apa yang diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kita mengucapkan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tetapi kita cuba tambah ajaran yang Nabi tak pernah bawa, amalan-amalan yang tak pernah Nabi lakukan, kita cuba tokok tambah, seolah-olah amalan yang ditinggalkan oleh Nabi, ibadat yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW tak sempurna, tak lengkap lagi, perlu ada satu tambahan lain. Kita cuba adjust ibadah ataupun amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Seolah-olah Islam tidak sempurna. Nabi tidak pernah melengkapkan ajaran Islam sebelum kewafatan beliau. Terpaksa kita kena tambah pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yakni ketika ayat ini diturunkan, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, aku telah redha Islam menjadi pegangan hidupmu. Islam telah sempurna tanpa perlu ditokok tambah. Mutakhir ini banyak sangat ajaran-ajaran yang ditambah, yang tak pernah ditunjuk oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, ditinggalkan oleh Nabi, ditambah konon-kononnya nak tunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW. Kita khawatir, takut, bimbang tuan-tuan, bila kita nak minum air telaga Kautsar Nabi, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah mengurniakan, memberi kepada kamu telaga Kautsar. Lebih kurang 15 tafsiran makna Kautsar. Salah satu daripada tafsiran yang dikemukakan oleh ulama, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan telaga ataupun kolam Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Barang siapa daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meminum air daripada telaga Kautsar Nabi ataupun kolam Kautsar Nabi, dia tidak ada kehausan selama-lamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, apabila sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak pergi minum air telaga Kautsar Nabi, tiba-tiba dihalau oleh malaikat. Suhqan. Malaikat kata, pergi berambus. Jangan kamu minum air telaga Kautsar Nabi. Nabi SAW terkejut dan hairan. Lalu tanya malaikat, kenapa kamu halau umatku untuk minum, sebahagian daripada umatku untuk minum air telaga Kautsar? Lalu malaikat beritahu, kamu tak tahu wahai Muhammad, setelah peninggalanmu mereka dah tambah ajaran kamu. Mereka telah pindah, mereka telah ubah suai ajaran yang kamu telah tinggalkan. Sesuatu ibadah, sesuatu amalan yang kamu tak pernah buat, mereka cuba adjust. Jadi kita takut tuan-tuan, kita dihalau oleh malaikat nak minum air telaga Kautsar Nabi sebab cuba adjust apa yang Nabi bawa. Seolah-olah Nabi bawa sebagaimana yang disebutkan tadi tak lengkap, tak sempurna, tak okey lagi, perlu kepada ubah suai. Jadi banyak golongan ini di akhir zaman. Tetapi dalam waktu yang sama melaungkan slogan cinta Rasul, cinta Nabi. Tetapi di sudut perbuatan dan tindakan tidak menggambarkan mereka cinta kepada Nabi. Jadi oleh kerana itu, sebagai muhasabah untuk diri kita semua, jangan cuba tunjuk pandai di dalam urusan agama. Agama telah lengkap. Nabi SAW tidak pernah ubah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang dilaksanakan oleh Nabi. Sebagaimana diturunkan oleh Allah, sebegitulah yang disebarkan oleh Nabi SAW. Tanpa sedikit pun tokok tambah daripada Nabi. Begitu jugalah golongan salafus salih. Mereka telah melaksanakan tugas menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat tanpa ubah suai apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan Nabi SAW telah bersabda di dalam satu hadis yang sahih, Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Bukan semua ulama yang merupakan pewaris kepada Nabi, tetapi ulama yang bawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menyebarkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW tanpa mereka mengadjust, mengubah suai, menokok tambah ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi pada malam ini, buku yang ada di tangan sahabat-sahabat sekalian, kita nak bincangkan tentang kecintaan kepada Nabi. InsyaAllah dengan perbincangan, perbahasan yang ada di dalam buku ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Dengan itu insyaAllah kita dapat mengikuti seluruh ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi. InsyaAllah juga kita memperolehi syafaat Nabi SAW. Kewajipan mencintai Nabi mengatasi segalanya, muka surat 5, dan huraiannya pada muka surat yang ke-6. Sesungguhnya mencintai Nabi SAW merupakan asas kepada iman. Terdapat banyak teks wahyu yang menunjukkan kewajipan seorang hamba mencintai Nabi SAW melebihi cinta akan diri sendiri. Banyak sangat wahyu, kalau ditambah dengan hadis, terlalu banyak untuk kita bilang dan kita kira tentang perlunya seseorang mukmin itu mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Dan perkara ini dibuktikan oleh para sahabat. Sanggup mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit, harta nyawa mereka demi membuktikan kecintaan kepada Nabi. Di dalam satu peperangan, apabila orang Islam dan orang kafir sedang bergelut, dan orang Islam berhadapan dengan peluru-peluru daripada pihak musuh, sama ada lembing, tombak dan panah, untuk mempertahankan tubuh badan Nabi SAW yang dicintai, sahabat sanggup tahan diri mereka menjadi benteng daripada peluru-peluru musuh. Akhirnya sahabat rebah mati kerana mempertahankan Nabi, sanggup mengorbankan, sanggup melukakan diri, sanggup berlumuran dengan darah sebagai bukti cinta mereka kepada Nabi. Bila mereka mati, adalah sebahagian daripada kalangan sahabat terlintas, individu ini mungkin dia bunuh diri, dia menempah bahaya, dia menghadang peluru musuh daripada terkena kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebahagian daripada manusia sanggup mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Bila mempertahankan Nabi, maknanya mencari keredaan Allah. Mereka tak sanggup melihat Nabi derita susah payah. Kalau Nabi wafat, siapa yang akan meneruskan agama Islam, memperjuangkan agama Islam, menyebarkan dakwah Islamiah dalam keadaan agama Islam belum lengkap dan sempurna lagi? Cuba bayangkan tuan-tuan, sanggup mati kerana Nabi. Jadi menunjukkan sebahagian daripada bukti cinta dan sayang kepada Nabi lebih pada diri sendiri. Ibu bapa, anak isteri, harta benda dan seluruh manusia. Sesiapa yang melakukan sebaliknya, sesungguhnya dia telah mendedahkan diri sendiri kepada kesiksaan Allah, baik yang segera maupun lambat. Berikutnya saya sebutkan sebahagian daripada teks tersebut secara agak terperinci. Ada yang sanggup korbankan diri, ada yang melebihkan Nabi lebih daripada anak sendiri, ibu bapa sendiri. Kan kita baca di dalam peristiwa hijrah kan? Ada di kalangan ibu bapa sahabat tak nak makan sebagai protes, nak halang anak dia pergi hijrah. Anak dia kata, terpulanglah ibu ayah, nak makan tak nak makan, aku tetap nak pergi hijrah, nak bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun dites, diuji macam tu, tidak menghalang dan tidak mengurangkan sedikit pun kasih sayang mereka kepada Nabi SAW. Kewajipan mencintai Nabi melebihi cinta kepada diri sendiri. Al-Imam Bukhari
meriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham, semoga Allah meridai beliau. Sebab apa dia terjemah macam tu? Sebab radhiyallahu anhu. Kan Allah Ta'ala ajar kita, bila sebut nama para sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahawa beliau berkata, pernah suatu masa kami bersama Nabi SAW. Ketika baginda sedang memegang tangan Umar Ibn Khattab, lalu Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai berbanding dengan segala-galanya kecuali diriku sendiri. Dia ada asbabul wurud hadis yang kita bacakan tadi kan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dipegang Rasulullah, wahai Rasulullah, aku cinta kepada kamu lebih daripada semua orang kecuali diri aku sendiri. Maknanya aku dengan antara cinta daripada diri aku dengan kepada kamu, aku lebihkan cinta aku pada diri kamu. Lalu Rasulullah kata apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding dengan segalanya kecuali diri aku sendiri. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehinggalah kamu mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Tak boleh lagu tu pun tak boleh. Ikut-ikut kita mestilah meletakkan sayang kita lebih daripada orang lain. Kalau orang lain okey, tetapi kalau Nabi tak boleh. Kena letak Nabi lebih kita sayang pada diri kita sendiri. Kena bersanggup bersusah payah demi Nabi, sanggup mati demi Nabi. Sebab mencintai diri sendiri bukan disebut di dalam Quran dan hadis sebagai tanda iman ataupun bukti seseorang itu beriman. Tetapi kalau cinta Nabi, tanda iman, mempunyai salah satu daripada ciri orang yang beriman kepada Allah dan ada di dalam dirinya kemanisan iman. Lantas Umar berkata kepada baginda, demi Allah, sungguh sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sekarang wahai Umar. Maknanya sekarang ini barulah Sayyidina Umar faham, mestilah meletakkan kecintaan kepada Rasulullah lebih daripada semua manusia, termasuklah diri sendiri. Al-Allamah Al-Aini berkata ketika menjelaskan sabda baginda. Allamah Aini ini siapa dia? Seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Kitabnya adalah Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari. Kalau Fathul Bari, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani, dia dalam mazhab Syafi'i. Ibn Hajar juga menulis syarah Bukhari yang dikenali dengan Fathul Bari. Ibn Hajar ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kalau Allamah Aini ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Kita tengok di sini bagaimana ketika dia mensyarahkan hadis ini. Allamah Aini berkata ketika menjelaskan sabda Nabi SAW, iaitu tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehinggalah kamu mencintaiku melebihi diri sendiri. Maksudnya tidak sempurna iman. Tak sempurna iman. Iman ada tapi tak sempurna. Kita ni berusaha kena menjadikan orang yang betul-betul beriman, orang yang sempurna iman. Bukan sahaja beriman kepada Allah. Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehinggalah kamu mencintai melebihi diri kamu sendiri. Maksudnya tidak sempurna imanmu. Kata beliau lagi ketika menjelaskan sabda baginda SAW yang seterusnya, iaitu sekarang wahai Umar. Maksudnya sekarang barulah sempurna iman. Setelah Sayyidina Umar meletakkan Rasulullah, lebih dia sayang pada diri sendiri. Jadi sebab itu sahabat sanggup berlapar demi Rasulullah, sanggup susah demi Rasulullah. Rasulullah pula dia lawan balik, dia balas balik. Dia lebih, bila sahabat membuat sesuatu kebajikan kepada dia, dia balas lebih daripada kebaikan yang disampaikan, yang dilakukan oleh sahabat. Di dalam peperangan Khandaq, Rasulullah dah beberapa hari tak makan. Peperangan Khandaq ini ataupun disebut juga sebagai peperangan apa? Ada nama kedua selain daripada peperangan Khandaq ni, ada satu nama lagi. Peperangan Ahzab kan?
Dan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala ada surah yang disebut sebagai surah Al-Ahzab. Dalam hadis menyebut peperangan Ahzab ini ada peperangan Khandaq. Ahzab ini dua kabilah kafir bergabung, berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebelum berlakunya peperangan Khandaq ini maknanya parit. Rasulullah SAW bermesyuarah dengan para sahabat nak minta idea, pandangan, buah fikiran daripada sahabat. Apa strategi yang sesuai untuk kita aturkan di dalam peperangan Khandaq ini. Sebab orang Arab ada menyebut al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak mempunyai strategi dapat ditewaskan oleh golongan yang batil yang mempunyai strategi. Walaupun orang kafir, orang Islam, sudah tentu orang Islam itu betul. Tetapi kalau orang Islam tak ada strategi, tak ada perancangan di dalam sesuatu peperangan, pertempuran, orang Islam akan kalah. Lalu Rasulullah mesyuarat dengan para sahabat nak buat macam mana ni. Lalu selepas beberapa orang sahabat membukakan pandangan, ditanya pula Salman Al-Farisi, kamu di Farsi sana berperang, bagaimana strategi yang kamu aturkan untuk berperang dengan pihak musuh? Oh, dia kata kami gali parit sekeliling kota. Bila orang kafir pergi mara dengan lajunya untuk menyerang orang Islam, dia akan terjatuh dalam parit tersebut ataupun dalam lubang tersebut, lalu kita panah ataupun kita tombok. Rasulullah ambil idea yang canggih ini, lalu dibuatlah. Nak berlaku peperangan itu makan masa lama beberapa hari juga. Lalu digali parit di sekeliling Madinah. Tuan-tuan semua tahu di Madinah, Mekah Madinah ini jarang turun hujan, jadi tanah jadi keras. Ada tanah yang bercampur dengan batu. Dia nak gali macam mana? Sikit-sikit gali sampai sekeliling kota Madinah. Sahabat tengok Rasulullah nak pitang. Rasulullah tak makan beberapa hari. Lalu sahabat bagi balik, bagi tahu pada isteri dia, suruh sembelih kambing. Tanya kambing ada kambing kecil ya seekor. Macam kita banyak berpuluh-puluh ekor, ni ada nak kambing kecil. Nak makan ramai beratus orang yang gali. Lepas tu beritahu pada Rasulullah, jangan jemput orang lain, kambing kecil makanan sikit lah. Rasulullah ni Allah Ta'ala bagi mukjizat, dipanggil semua. Bila ramai yang sahabat-sahabat pergi bertandang dengan Rasulullah, pergi nak makan ni, isteri seorang sahabat ni dah kecut perut. Orang ramai makanan sikit, nak buat macam mana? Jadi Rasulullah kata biarlah dia yang hidangkan, dia yang masukkan dan kambing dan roti dalam bekas tetamu yang datang. Cedok punya cedok tak habis-habis tuan-tuan. Akhirnya tuan rumah makan kenyang lagi, bertambah lagi, tak habis lagi. Tengok mukjizat Rasulullah. Kita kan bila masak nasi sikit, ada makanan sikit, tengok jiran datang ke, sahabat datang ke, laju dia makan, takut tak ada ni. Sebelum habis biar aku pulung dulu. Itu perangai kita. Rasulullah tak, dia jamu sahabat dululah baru dia makan. Nak cerita apa? Tengok Rasulullah nak pitam ni, sayang kepada Rasulullah ni, tak nak bagi Rasulullah pitam, tak makan beberapa hari, balik pergi masak, suruh isteri dia masak. Kita boleh buat macam tu? Asal perut kita kenyang, orang lapar pun tak apa. Rasulullah tak buat macam tu. Dalam keadaan Rasulullah lapar, dia mengutamakan orang lain pula. Subhanallah. Sepatutnya dia pulung dulu sebab dia nak pitam tadi. Sahabat menghormati Rasulullah, Rasulullah juga menghormati para sahabat. Bagaimana hubungan mereka begitu erat? Hebatnya hubungan Rasulullah dengan para sahabat. Layaklah mereka semua ni masuk syurga. Rasulullah dah confirm masuk syurga. Sahabat ni memang layak masuk syurga. Tidak ada kepentingan peribadi. Kita tengok dalam peristiwa hijrah kan, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain, di dalam waktu yang sama mereka sangat memerlukan. Muhajirin, golongan muhajirin, orang Mekah pergi hijrah ke Madinah. Jadi pergi selai sepinggang. Makanan pun tak ada, bekalan pakaian yang banyak pun tak ada. Jadi segala keperluan-keperluan mereka dipenuhi, disediakan oleh golongan Ansar di Madinah. Kadang-kadang masalah makan, minum dan tempat tinggal mereka lebih perlu, tapi mengutamakan orang lain yang disebut sebagai ithar. Ini tuan-tuan, bawa balik satu perkataan. Ithar, melebihkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Boleh kita buat macam tu tak?
Ni bulan puasa ni bulan latihan. Di antara sebab difardukan kewajipan puasa ni untuk apa? Untuk merasai sedikit kesusahan, penderitaan, kepayahan yang dialami oleh orang miskin, orang fakir sepanjang tahun. Mereka sukar, payah, sulit nak memperolehi makanan dan minuman. Kita hanya berlapar beberapa jam sahaja. Nak melatih diri kita ni supaya boleh berlapar, boleh berdahaga. Dan nak kenangkan nasib orang susah hari-hari tak makan, tak minum. Ini di antara kelebihan, fadilat ataupun hikmah di sebalik kefarduan puasa kepada umat Islam. Jadi disebut dalam hadis ini, mencintai siapa dia? Nabi lebih daripada diri sendiri. Jika diperhatikan, tidak demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kita dapati baginda bersumpah padanya. Rasulullah untuk mentakkidkan, menguatkan perkataan dia bersumpah. Padahal baginda memang seorang yang jujur. Rasulullah tak sumpah pun okey dah. Rasulullah cakap mesti betul. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak bertutur dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi nak bagi orang pegang cakap dia, dia bersumpah pula. Padahal baginda memang seorang yang jujur dalam setiap tutur kata baginda, sekalipun tidak bersumpah. Apatah lagi kalau baginda bersumpah. Hal ini kerana sumpah memberi nilai penegasan terhadap kata-katanya yang diucapkan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.